saya usahakan sebagai tanaman part time lah. Maksudnya di ujung minggu ataupun kalau ada kelapangan sebelah petang, saya akan usahakan terus dengan bantuan abang saya lah. Dan kadang-kadang kita akan upah beberapa orang kalau kita perlu tenaga tambahan lah. Sebenarnya minat wujud tanam ni lama dah. Cuma kita rasakan kalau kita nak ikut cara penanaman tradisional, kita mungkin kurang mampu. Sebab kita pun bekerja kan. Kalau tanaman tradisional ni, kita kalau buat part time memang tak dapat. Kena full time baru dapat. Oleh kerana mitigasi ni, kita boleh laksanakan tanpa berada di lapangan kebun itu sepanjang masa. Dengan adanya bantuan sistem mitigasi yang menggunakan siraman automatik itu. Dulu tanaman untuk fasa pertama saya tanam lebih kurang dalam 2,980 itu di kawasan perumahan lah. Saya tanam di pekarangan rumah adik saya seorang. Lepas tu di rumah saya sendiri ada 2 buah. Saya Muhammad Abdul Aziz Abdullah dari Sibu sebagai founder kepada tanaman halia dari kawasan Sibu. Mengenai pasaran halia, mengikut data Jabatan Pertanian pada tahun 2017, cuma ada 790 lebih kurang hektar yang ditanam. Saiz tanah yang ditanam ini 790 hektar, katalah 800 hektar. Sangat-sangatlah kecil. Kalau kita bandingkan dengan tanah yang digunakan untuk tanam cili, tanam sayur, tanam terung, apatah lagi tanam sawit, itu memang hebatlah. Jadi bermaksud halia ini satu perkara yang sangat baru di Sarawak, maka potensi pengembangan dia sangat besar. Kita harus mencampurkan 2 media yang mempunyai kapasiti tertentu. Satu media ialah dia ada kapasiti water holding, tapi media ini tak boleh banyak kita guna, kerana terlalu banyak dia akan holding water berlebihan. Dan campur dengan satu lagi media yang loose, gembur. Dia memenuhkan polybag tapi dia gembur. Kerana media ini bila dicampur, dia masih ada sedikit water holding capacity, tetapi dia gembur. Dan apabila dia gembur, pembesaran halia ni cepat. Rhizome yang terbentuk akan menjadi besar dan baik. Inilah nursery untuk halia, di mana kita tak mau dia kena direct sunlight dan tak mau diganggu oleh serangga. Ada netting di tepi. Apabila kita dah letak di sini, kita gunakan tray ni sebenarnya tray boot kereta, tapi kita tebuk lubang di bawah dia supaya air tak bertakung. Nah, ini adalah merupakan satu anak benih halia yang sehat. Kita tengok daun dia warna hijau dan sedia untuk ditanam di lapangan. Yang kita tengok media ini ialah campuran beberapa bahan supaya dia subur. Kita akan spray dia 2 kali 1 hari, sekali pagi dan sekali petang, supaya dia sentiasa lembap. Tapi dia tak mau air, tapi dia nak lembap. Kalau berair, rhizome dia akan busuk dan tak jadi benih. Dan kalau kurang air, dia punya daun akan jadi kering dan dia tak membesar dengan baik. Sebab itu kita walaupun kita spray dengan air, tapi air yang berlebihan tu akan keluar turun ke bawah. Ini adalah salah satu tempat penanaman halia di bawah kluster kita yang ditanam di tepi rumah dalam sekitar 700 lebih polybag ataupun 700 lebih pokok. Dan kalau kita tengok di sini, ini sudah lebih kurang 10 bulan. Sepatutnya bulan lepas dah dituai, tapi oleh kerana hari hujan, kesibukan, maka akan dituai pada bulan ini lah. Kita tengok warna-warna coklat pada daun dan keadaan agak usang sebab dia sudah matang untuk dituai. Di dalam itu memang ada banyak rhizome lah. Kita gunakan sunshade ini saja. Jadi kita buat macam ini dan alhamdulillah okey menjadi. Ini ialah sistem mitigasi yang kita nak tunjukkan. Ini ialah pipe 20 mm dan ini ialah marker tube. Ini dipper. Kita masukkan marker di sini dekat
pada pipa dan kita cucuk saja. Air daripada tong akan mengalir melalui polypipe 32 mm masuk kepada subpipe 20 mm dan pergi kepada pipa ni daripada microtube akan mengeluarkan air. Dan air akan dipump secara automatik 2 kali sehari untuk 3 bulan pertama. Kemudian bila air membesar, ya kita kena buat sehingga 4 kali satu hari. Tapi sekiranya hari hujan, kita tak perlu siram. Dalam pertanian moden, setigasi, antara benda yang paling penting ialah dipanggil timer. Dia merupakan pengurus masa kepada kita. Mengikut SOP yang kami ada, tong kita hanya perlukan satu. Setiap kali air itu habis dipump ke kebun, automatically air akan refill semula. Maka kami tak pernah risau air tak ada kah, air ke melimpah tak ada. Kita ada bol yang kontrol dalam. Bol tu kontrol, kalau penuh dia akan tutup, kalau kurang dia akan pump. Oleh kerana di kuasa rumah kita tak banyak space yang ada tinggal, jadi kita perlu banyak pandai menggunakan space yang sedikit itu dengan menggunakan hanya 1 tong sahaja. Maka kita mampu untuk menjalankan aktiviti irigasi di belakang rumah kita saja. Kalau di lapangan tanah besar mungkin kita boleh buat 4 tong, 5 tong, itu tak apa. Jadi di rumah SOP ini paling sesuai kerana perlukan 1 tong sahaja nak menjimatkan space. Salah satu faktor yang paling penting dalam tanaman halia adalah media. Kita harus tahu media yang digunakan. Ini adalah contoh media yang kami guna yang tak ada baja langsung sepanjang 10 bulan dah. Kita cuma siram air kosong sahaja. Yang ni kita memang ambil benih dia daripada halia bentong memang kita, tapi kita tak ambil daripada bentong Pahang lah. Kita ambil daripada Sabah. Berbintik-bintik macam ni, dia bukan penyakit tapi kurang iron. Untuk kita nak hilangkan bintik-bintik ni, kita kena buat semburan lah, lebih kurang dalam 2 minggu sekali sampai dia habis lah, sehat seperti biasa. Sebentar tadi kita dah cantas. Ini dahan yang kita cantas. Tujuan kita cantas ni, kita nak galakkan pertumbuhan tunas yang baru. Kita di Sarawak ni, ya mungkin setengah orang tak pernah guna, tapi saya pernah guna. Bunga ni, apabila kita dah cantas ni, kita boleh masukkan dalam, kita buat sup tu. Daun yang tadi, ini kita boleh gunakan juga bila kita nak bertangas. Itu kata Sarawak lah, bertangas. Selepas dia di harvest di lapangan, dia akan dibawa ke satu tempat untuk pembersihan, di mana kita akan sembuh dia dengan air dengan kelajuan yang agak tinggi untuk membuang partikel-partikel tanah ataupun apa yang melekat pada rhizome supaya dia jadi bersih. Selepas kita potong dahan-dahan dia menjadikan rhizome yang boleh dijual. Kalau kita tengok rhizome halia ini, bukan semua yang berusia 9 bulan. Yang sebagian ini mungkin berusia 8 hingga 5 bulan, dia lebih tua dan berwarna coklat. Yang ini mungkin tumbuh kemudian, masih muda lagi kulit dia.